Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizal Zaman bertemankan rakan tugas Malina Manaf. Seperti biasa di awal pagi pukul 8.30 pagi ini kita bawakan kepada anda mengenai segmen realiti rakyat iaitu penularan wabak COVID-19 ini tidak akan melemahkan kita jika kita sama-sama hadapinya. Dan anda tidak berseorangan dalam menghadapi waktu yang getir ini. Kami di Astro Awani bawakan realiti rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Dan untuk rakyat, anda boleh hubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan berikan peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Baik, ekonomi juga penting sebenarnya. Oleh itu, dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Kerana setiap masalah, segala kebesaran akan kami bawakan di platform kami di Astro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Astro Awani kami prihatin. Kekal di rumah kita, jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Segmen realiti rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, kita ada tetamu yang sudah bersedia menerusi Skype. Yang berhormat Muhammad Nur Huzaini Abdul Rahman. Beliau adalah Exco Usahawan Sumber Manusia Industri Mikro dan Hal Ehwal Penjaja Terengganu dan juga Adun Kota Putera Besut. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita nak mulakan segmen realiti rakyat, nak melihat realiti yang berlaku di Terengganu. Kalau ikutkan laporan-laporan sebelum ini, Kerajaan Negeri Terengganu antara yang terawal mengumumkan bantuan kepada penjaja ataupun peniaga selepas kerajaan keluarkan larangan untuk tidak lagi membenarkan bazar Ramadan diadakan. Dan kalau ikutkan, 4 juta ringgit diperuntukkan melalui Yayasan Pembangunan Usahawan bagi membantu peniaga. Dan mungkin untuk permulaannya, boleh tak YB terangkan peruntukan 4 juta ini disalurkan bagaimana bentuk dia kepada peniaga, dalam bentuk bantuan langsung ataupun ada bentuk-bentuk lain yang diberikan? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, berkenaan dengan bantuan rancangan ekonomi, bantuan PKS yang dikemukakan oleh Kerajaan Negeri kepada usahawan negeri Terengganu, kita kemukakan bentuk bantuan keuangan kepada semua golongan usahawan yang terjejas akibat PKP pada kali ini. Dan sehingga sekarang ini kita telah menerima banyak permohonan daripada usahawan-usahawan kita yang rata-rata mereka terjejas kerana PKP ini. Jadi bentuk bantuan yang kita berikan bersandar kepada butir-butiran yang dikemukakan, contohnya berapa ramai pekerja yang di bawah tanggungan mereka dan premis mereka, adakah premis kerajaan ataupun premis swasta ataupun persendirian, dan jenis-jenis perniagaan. Itu antara 2-3 indikator lah yang kita menjadikan ianya neraca untuk kita pertimbangkan permohonan mereka itu. Dan yang utamanya kita permudahkan permohonan mereka ini dengan tidak ada penjamin. Ini betul-betul kita nak menjadikan bantuan ini yang boleh membantu kepada usahawan-usahawan kita, insya-Allah. Baik, saya difahamkan tabung pemulihan PKS ini setiap peniaga mungkin ada had maksimumnya RM50,000. Tetapi sehingga kini sejak ia diumumkan kalau tak silap 6 hari bulan lalu, berapa ramai yang dah dapat manfaat daripada bantuan langsung tabung pemulihan PKS ni, YB? Okey, dari segi bayarannya kita masih belum keluarkan bayaran lagi kerana perlukan kelulusan di peringkat keuangan negeri. Cuma permohonan kita sebenarnya telah melebihi daripada jumlah yang kita tawarkan. Kalau kita tawarkan 4 juta ringgit, tapi jumlah permohonan sekarang ini telah melebihi ke mungkin dah hampir sekali ganda kepada permohonan peruntukan yang kita keluarkan. Jadi
bagi sisi sayanya menampakkan inilah terkesan usahawan-usahawan kita, dan mungkin kita boleh bincangkan dengan kepimpinan negeri jika sekiranya ada lebihan ataupun peruntukan baru, mungkin kita akan tawarkan kepada mereka ini. YB, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada bantuan-bantuan yang diberikan oleh contoh kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri itu sendiri. Ada kalanya peniaga-peniaga, saya mendapat maklumat daripada peniaga-peniaga terutamanya mereka golongan yang penjaja jalanan, yang mana mereka yang tidak berdaftar dengan mana-mana persatuan ataupun SME dan sebagainya. Mereka ini sepertinya tidak mendapat bantuan, dan kalau ada bantuan pun diberikan, bantuan tersebut dikatakan tidak mencukupi. Bagaimana pihak YB melihat kepada peniaga yang tidak berdaftar ini? Mereka ini sebenarnya isu ini di serata Malaysia, tetapi mungkin YB ada cadangan ataupun jalan penyelesaiannya untuk menangani isu berkenaan? Itulah di Terengganu tidak terkecuali dengan masalah yang sedemikian. Cuma contoh satu bantuan kerajaan melalui Perkeso, program subsidi upah contohnya, dikemukakan sebanyak peruntukan sebanyak 10.8 bilion, dan saya tengok itu pada golongan yang bawah. Tetapi masalah yang kita terima dan kita hadapi adalah mereka-mereka ini tidak berdaftar. Jadi alhamdulillah, oleh kerana di negeri Terengganu ni kita ada Yayasan Pembangunan Usahawan yang mengambil cakna secara 100% kepada usahawan. Kita telah berbincang dengan pihak Perkeso, dan Perkeso memberi kebenaran kepada negeri Terengganu, usahawan-usahawan yang tidak berdaftar dengan Perkeso tetapi mereka perlu berdaftar sahaja dengan YPU, iaitu kita namakan Sahabat Usahawan Terengganu, SUT, dan mereka layak untuk mendapat manfaat yang ditawarkan oleh pihak kerajaan tersebut. Jadi satu kelebihanlah kepada usahawan-usahawan negeri Terengganu untuk mendapat manfaat daripada tawaran pihak kerajaan persekutuan itu sendiri. YB, kita bercakap tentang aktiviti ekonomi yang pegun sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 18 Mac lalu. Bagaimana di Terengganu itu, antara perhatian yang saya boleh nyatakan dalam berkenaan pembangunan aplikasi Ganu Shop ini dilaksanakan untuk membolehkan penjaja-penjaja ini memasarkan produk mereka ketika mana larangan penganjuran Bazar Ramadan. Dan saya difahamkan sudah 8,000 peniaga dapat manfaat daripada aplikasi ini, dan sejauh mana infrastruktur di negeri Terengganu itu menyokong supaya aplikasi ini boleh menjadi lebih bukan saja takat PKP, tapi mungkin selepas PKP pun ia masih lagi jadi platform yang sahih dan relevan untuk digunakan oleh peniaga-peniaga ini untuk mengaktivate semula ekonomi PKS di Terengganu itu. Itulah dari segi platform yang kita sediakan kepada rakyat ini melalui aplikasi Ganu Shop ini, kita melihat pada peringkat awalnya untuk menghadapi Ramadan, apabila kerajaan negeri membuat larangan kepada wujudnya bazar-bazar Ramadan seperti mana sedia ada. Jadi pihak YPU telah berbincang dan mencari alternatif untuk kita kemukakan kepada rakyat. Tetapi dalam masa yang sama, apabila tempoh PKP itu berjalan lebih awal, iaitu 18 Mac, dah berlaku pembelian secara atas talian, secara tidak langsung memberi kesedaran kepada rakyat kita untuk menggunakan perniagaan atas talian ni apabila tempoh PKP itu berlangsung. Jadi bila kita ketengahkan kepada rakyat berkenaan dengan Ganu Shop ini untuk menggantikan bazar Ramadan seperti mana sedia ada, sambutan alhamdulillah sangat baik. Dan apabila masuk saja Ramadan, aplikasi kita ini berjaya kita ketengahkan di setiap pelosok negeri, tidak terkecuali di kawasan-kawasan yang pendalaman juga, kerana kita mengetengahkan
ataupun operasinya pergi kepada setiap Dewan Undangan Negeri di negeri Terengganu. Jadi ini menampakkan ataupun memberikan kepada rakyat yang ingin menjadikan ataupun menjual produk-produk mereka boleh terlibat dalam aplikasi Ganu Shop ini. Dan kita, kalau kita berbicara pasal Ganu Shop, dia agak lain dengan berbanding dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Satu, kita ketengahkan ciri-ciri jenis adalah ciri-ciri yang tidak berasaskan keuntungan, bukan profit oriented. Di mana aplikasi yang kita ada ni, kita menghubungkan terus, menjadikan platform sahaja, orang tengah sahaja kepada penjual dan pembeli. Dan penjual dan pembeli apabila mereka membuat tempahan, mereka boleh berkomunikasi direct melalui WhatsApp, link yang kita sediakan untuk mereka membuat tempahan seperti mana apa yang mereka kehendaki. Itu mungkin satu keunikan Ganu Shop yang kita ada ni. Sebelum saya nak simpulkan macam mana benefit dia kepada usahawan kita, ya. Yang keduanya, ciri yang ada pada Ganu Shop ini adalah kita kemukakan pada semua 100% Android. Mana tidak seperti mana ada aplikasi hanya boleh digunakan pakai hanya untuk Android tertentu sahaja. Kita kemukakan kepada rakyat mana jenis Android boleh download dan boleh menggunakan pakai aplikasi Ganu Shop ini. Ini menampakkan kita punya apps ini agak lebih kompleks. Dan alhamdulillah kita setakat ni kita tidak ada menghadapi apa-apa masalah pada itu. Dan yang ketiganya, kalau saya boleh ceritakan ciri Ganu Shop ini, adalah kedai kita ini adalah memberi customer baru kepada rakan-rakan niaga. Contohnya, kita biasa kalau kita membeli tudung, kan, kita melalui Facebook, dan tempat itu mungkin jauh jaraknya daripada rumah kita. Tetapi dengan aplikasi Ganu Shop ini, ia akan menyenaraikan mana-mana perniagaan yang paling hampir dengan kita. Jadi secara tidak langsung mungkin selang 2-3 buah rumah saja kita dah tahu, oh, jiran kita rupanya ada bisnes yang produk yang kita nak. Tak perlu kita pergi cari jauh sampai 10-15 kilometer. Ini kelebihan aplikasi kita yang boleh menyenaraikan mana perniagaan yang terdekat dengan kedudukan kita dulu, dan kemudian kita boleh pilih semakin jauh dan semakin jauh. Jadi 2-3 perkara ini yang kita ketengahkan dalam aplikasi Ganu Shop ini rasanya sangat membantu usahawan-usahawan kita dalam menghadapi situasi sekarang yang masih lagi tidak boleh menjual di kedai-kedai ataupun di kaki-kaki lima ataupun di simpang-simpang, di tepi-tepi jalan. Mereka boleh mengambil manfaat ini untuk menjalankan kelangsungan kehidupan mereka itu, insya-Allah. Okey, YB, kita akan sambung lagi perbincangan berkenaan dengan platform e-dagang, aplikasi e-dagang ini sejauh mana lebih membantu untuk mengaktifkan semula industri mikro di Terengganu. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Okey.
So kembali anda masih lagi dalam menonton segmen Realiti Rakyat. Hari ini kita bawakan YB Muhammad Nur Huzaini Abdul Rahman, Ex-Keusahawan Sumber Manusia Industri Mikro, Hal Ehwal Penjaja Terengganu dan juga Adun Kota Putera Besut. Dan sebelum kita berhenti rehat tadi, YB telah pun terangkan berkenaan keberkesanan penggunaan aplikasi Ganu Shop dalam membantu lebih 8,000 peniaga dan penjaja yang terjejas akibat larangan tiada penganjuran bazar Ramadan tahun ini. YB, saya nak teruskan perbincangan kita. Kalau tadi sebelum berhenti rehat, berdasarkan penilaian awal, saya boleh katakan Ganu Shop aplikasi ini sangat membantu. Tetapi kalau ikutkan dalam landscape kelaziman baru, adakah pendekatan teknologi yang menggunakan data dan aplikasi ini akan digunakan ataupun platform ini akan digunakan dalam perkhidmatan-perkhidmatan lain, YB? Ya. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, sebenarnya kalau dari segi IR 4.0 ni, kita melihat dengan kedatangan COVID-19 ini satu pendedahan baru ataupun secara paksanya memaksa rakyat kita lebih terdedah kepada sistem online sama e-dagang menggunakan aplikasi-aplikasi yang banyak sekarang ini. Mendedahkan rakyat kita secara tidak langsung memaksa mereka untuk memahami dan menceburi. Kalau sebelum daripada ni pihak kerajaan pun telah banyak mengetengahkan kempen-kempen untuk peniaga-peniaga terlibat dalam perkara ini. Tetapi sambutannya sangat dingin dan tak ramai yang participate dalam usaha-usaha untuk usaha-usaha kerajaan untuk ke arah ini. Tetapi mutakhir ini kita tengok peniaga-peniaga yang separuh umur mula belajar dan mengenali cara bagaimana dalam talian penjualan melalui talian ini berjalan. Itu satu rahmatlah, satu segi bukan untuk pendedahan kepada peniaga dan pembeli kita dalam perkara ini. Berkenaan dengan Ganu Shop ini, apabila perkara ini kita lihat sambutan sekarang ni, alhamdulillah. Kalau mengikut data tahun lepas, data peniaga-peniaga bazar Ramadan ada 8,710 pendaftar yang berniaga secara sah di bazar-bazar Ramadan seluruh negeri Terengganu. Dan sekarang hari ini Ganu Shop telah didownloadkan yang peniaganya berjumlah 8,607. Maknanya telah menghampiri, saya rasa telah hampir 97-98% peniaga-peniaga telah memuat turun aplikasi ini. Jadi saya melihatkan walaupun ini baru, aplikasi dan cara kaedah ini baru kita ketengahkan, tetapi oleh kerana desakan PKP ini menyebabkan kita boleh katakan hampir sama saja peniaga di bazar Ramadan tahun-tahun lepas dengan bazar Ramadan tahun ini. Cuma ialah bila benda baru ada sedikit kengkangan ramai peniaga-peniaga yang mengalami kesulitan. Contohnya apabila mereka memuat turun, mereka perlu letakkan lokasi mereka, longitude dan latitude kedai mereka itu untuk sistem kita mengira jarak daripada pembeli. Yang ini yang agak ramai juga yang sehingga kini walaupun dia dah download hanya 2,666 sahaja yang berjaya letakkan GPS lokasi-lokasi mereka. Barulah mereka ini boleh membuat jual beli tersebut. Kalau tidak, sistem kita tidak boleh mengira jarak pembeli dengan jarak peniaga dan sukar untuk kita meletakkan harga untuk penghantaran tersebut.
Jadi kengkangan-kengkangan seperti ini bagi saya pada peringkat awal lagi saya telah bersedia untuk hadapi perkara ini, dan insya-Allah kita sabar untuk memberikan penerangan kepada rakyat dan melalui pusat-pusat khidmat masyarakat di seluruh negeri Terengganu kita menggalakkan person in charge tu telefon buat panggilan kepada peniaga-peniaga supaya memberikan guide secara direct kepada mereka bagaimana untuk partisipasi kepada aplikasi ini. Dan adakah ianya akan diteruskan? Ya, kita melihat aplikasi ini memanglah bazar Ramadan ini banyakkan kuih-muih, makanan, minuman sahaja yang diketengahkan ataupun yang peniaga-peniaganya. Tetapi saya melihat perkara ini boleh diteruskan selepas daripada tempoh PKP ini selesai, kerana banyak lagi segmen-segmen ataupun sektor-sektor yang boleh mengambil manfaat atas pembelian atas talian ini. Contohnya macam songket, batik, yang terkenal di negeri Terengganu, pengusaha-pengusaha songket batik ini masih lagi belum terlibat secara langsung dan ramai di dalam Ganu Shop ini. Saya rasa ini satu platform kepada mereka, kerana macam contohnya sekarang ni pasar Payang pun masih belum dibuka. Mungkin selepas 4 hari bulan esok baru dibuka. Tetapi bagaimana mereka ini untuk mengiklankan produk-produk mereka, hasil-hasil tangan mereka, batik dan songket ini adalah melalui atas talian yang dikemukakan oleh kerajaan negeri ini, aplikasi Ganu Shop ini. Mudah kepada mereka untuk meletakkan produk-produk mereka sebanyak mungkin produk-produk mereka untuk jadi pilihan kepada pembeli-pembeli dan peminat-peminat batik dan songket. YB, kalau boleh saya tanyakan dua perkara, tetapi YB boleh menjawab dengan secara ringkas sebab kita ada tak banyak masa sebenarnya. Tapi satu perkara iaitu bagaimana YB nak tangani usahawan-usahawan mikro dan juga PKS yang mana yang mereka ini tidak mempunyai peralatan elektronik untuk mereka venture dalam Ganu Shop dan sebagainya. Dan yang keduanya, bagaimana pelan aktiviti ekonomi Terengganu yang mungkin ada perancangan tertentu daripada pihak YB? Okey, berkenaan dengan yang tidak ada peralatan itu, secara jawapan terusnya adalah agak sukar untuk kita membantu, kerana itu adalah umpama kita kata nak kenderaan. Bagaimana kita nak sampai ke satu distansi jauh, kita ada tanpa kenderaan, kita tak boleh nak bagikan satu penyelesaian. Melainkan mereka terpaksa adakan kenderaan, sama ada mereka beli ataupun mereka sewa untuk mereka sampai ke destinasi. Begitu juga untuk aplikasi ini, tidak ada jalan lain, mereka perlu ada. Jadi inilah bila saat keadaan seperti ini, saya katakan awal tadi adalah untuk menjadi satu desakan kepada orang yang tidak tahu, yang sebelum ini tidak mengambil berat tentang aplikasi ini, supaya mereka mula-mula belajar dan supaya mereka tidak terus ketinggalan di peringkat hadapan nanti, masa depan. Yang seterusnya, soalan yang terakhir saya rasa adalah bagaimana perancangan kita di peringkat negeri Terengganu terhadap usahawan-usahawan kita. Okey, bila sekarang ni kita dah mulakan mengadakan perbincangan untuk melihat pasca COVID-19 ini. Bagaimana, dan kita secaranya tidak ada satu lagi keputusan yang tuntas, tapi kita masih lagi di peringkat perbincangan. Cuma ada dah beberapa cadangan-cadangan yang kita akan ketengahkan insya-Allah kepada masyarakat ataupun usahawan-usahawan kita. Kerana bantuan yang kita kemukakan baru ini adalah untuk survival. Tetapi apabila pasca COVID-19 ini, dia akan ada satu pula untuk memulakan semula perniagaan-perniagaan mereka yang terjejas. Ini satu benda yang amat besar dari segi perbelanjaannya dan juga dari segi teknikalnya. Perlu ada satu mekanisme yang ampuh lah
untuk kita ketengahkan kepada masyarakat usahawan kita insya-Allah. Tapi insya-Allah kita dah mulakan beberapa agensi macam UPEN, Unit Perancangan Ekonomi Negeri dan YPU sendiri sedang mengambil langkah untuk kita susun semula gerak kerja usahawan kita mungkin dengan kedatangan COVID-19 ini ataupun PKP ini kita dapat bergerak lebih maju lagi, lebih baik lagi, lebih tersusun lagi selepas daripada ini insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih ya YB Muhammad Nur Huzaini Abdul Rahman, Exco Usahawan Sumber Manusia Industri Mikro, Hal Ehwal Penjaja Terengganu dan ADUN Kota Putra Besut Terengganu. Kita bincangkan bagaimana caranya untuk aktifkan semula ekonomi mikro, khususnya melibatkan PKS dan penjaja-penjaja kecil di negeri itu. Dan itu saja masa yang kita ada untuk segmen Realiti Rakyat hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.